Unit Ibadat dan Ziarah Sektor Madinah siap sedia bantu 284 jemaah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Polis daerah Kulim merampas 3,200 karton rokok jenama terkenal yang disyaki diseludup. Rampasan dilakukan di Jalan Lunas Kelang Lama, Kulim, Kedah awal pagi semalam. Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Muhammad Rizwan Salih berkata, bertindak atas maklumat, sepasukan polis dari bahagian siasatan jenayah daerah Kulim telah menahan sebuah lori dipandu seorang lelaki. Hasil pemeriksaan menemui 64 kotak yang setiap satunya mengandungi 50 karton rokok jenis John D. Blend berwarna merun. Rokok dan sebuah lori serta beberapa barangan lain dengan anggaran nilai keseluruhan berjumlah RM192,000 dirampas untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967 kerana disyaki membawa rokok seluduk tanpa membayar cukai. Superintendent Muhammad Rizwan meminta orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan aktiviti jenayah agar melaporkannya. Susulan tular video pergaduhan melibatkan perlawanan bola sepak di antara pasukan Perak FC dan Selangor FC malam tadi. Polis Perak berjaya menahan 4 lelaki berusia antara 18 hingga 26 tahun yang dipercayai terlibat dalam pergaduhan tersebut. Ketua Polis Daerah Ipoh ACP Yahya Hassan menerusi kenyataan memaklumkan kejadian berlaku pada pukul 9.17 malam. Hasil saringan air kencing terhadap salah seorang tangkapan mendapati suspek positif dadah jenis ganja dan kes disiasat di bawah Seksyen 147 Kanun Kesiksaan kerana merusuh. Polis Perak menyeru orang awam yang mempunyai sebarang maklumat berhubung kejadian itu supaya menghubungi talian tertera bagi membantu mengesan penyokong yang terlibat dalam pergaduhan tersebut. Polis sedang mengesan 8 individu termasuk sepasang suami isteri bagi membantu siasatan kes penemuan mayat seorang lelaki dalam tangki najis di sebuah rumah di Kuala Kangsar Ahad lalu. Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata mereka dipercayai masih berada dalam negara. Ujar beliau, pihaknya juga akan bekerjasama dengan Jabatan Imigresen Malaysia dan Kedutaan Indonesia untuk menjejaki kesemua suspek terlibat. Dan mereka ini merupakan pendatang daripada di Indonesia dan kita sedang menjejaki mereka untuk mengesan mereka untuk melengkapkan kertas siasatan. Dan juga kita telah minta bantuan daripada pihak immigration di pintu-pintu keluar masuk di seluruh negara untuk kita mengesan mereka ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan kerana membunuh. Laporan Haji 1444 Hijriah menjelang ketibaan 284 jemaah bakal haji di Madinah hari ini. Unit Ibadat dan Ziarah Sektor Madinah kini bersiap sedia membantu para jemaah dalam menjalankan aktiviti termasuk menjawab persoalan membabitkan hukum haji dan umrah. Pengurus Bimbingan Madinah Muhammad Fakrur Rizwan Uthman memaklumkan fokus aktiviti jemaah sepanjang 6 hari di Madinah adalah melibatkan ziarah dalam dan luar. Pasukan tersebut juga akan menganjurkan taklimat selain menjadi sumber rujukan kepada jemaah. Portal e-bimbingan dan e-taib juga dibuka kepada mereka yang mempunyai persoalan mengenai ibadat haji atau umrah. Lazimnya persoalan-persoalan yang selalu dibangkitkan adalah persoalan fiqh wanita. Bagi orang lelaki ni dia tak ada masalah sangat kan? Sebab kita bila dah sawat ihram kita dah boleh lah. Tak ada banyak masalah orang kata. Tapi persoalan fiqh wanita ni yang selalu menjadi persoalan di peringkat jemaah, dan ini juga diambil serius oleh pembimbing ibadat kita untuk membantu jemaah dalam memahami persoalan hukum, bagaimana mereka nak melaksanakan ibadat dalam tempoh-tempoh tersebut.
Seramai 10 petugas pembimbing ibadat haji Tanah Suci Pihtas yang berkhidmat di Madinah. 4 daripadanya akan bertanggungjawab menjaga portal e-Taib. Masyarakat Telugu di Malaysia wajib dibelah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyuarakan janji untuk membawa isu keperluan pengajaran bahasa Telugu di sekolah semasa perbahasan di Parlimen minggu hadapan. Hari Isnin, 22 hari bulan, sidang Parlimen pertama. Saya pasti, saya akan bisikkan, saya akan perjuangkan permintaan Persatuan Telugu Malaysia. Saya akan terus perjuangkan keperluan pengajaran bahasa Telugu di sekolah-sekolah. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu yang digelar sebagai Bapa Telugu Malaysia turut berjanji permintaan peruntukan keuangan Persatuan Telugu Malaysia boleh dirunding. Kalau Presiden Persatuan Telugu Malaysia mengatakan bahawa persatuan ini memerlukan peruntukan 3 juta setahun, saya fikir itu boleh dirundingkan. Kompleks Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN akan diwujudkan di 3 negeri iaitu Selangor, Johor dan Sarawak. Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Motek Khairul Firdaus Akbar Khan berkata pihaknya akan mengusahakan perkara tersebut sekaligus menjadikan setiap negeri mempunyai sekurang-kurangnya satu kompleks yang dapat dijadikan sebagai pusat pengumpulan budaya. 3 negeri ini je yang belum ada JKKN. Perbincangan secara serius telah dimulakan Encik Amran di JKKN Wilayah Persekutuan. Kita tahu permintaan untuk diwujudkan di ketiga-tiga negeri amat penting kerana ia akan menjadi satu pusat pengumpulan budaya supaya budaya itu dapat diperkasakan lebih. InsyaAllah kita akan cuba sedaya upaya untuk mewujudkan sekurang-kurangnya satu JKKN di ketiga-tiga negeri itu. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program menyemarakkan Seni Budaya 2023 di Kompleks Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sembilan di Seremban. Pesara Artian Pahang sentiasa terbuka untuk berkongsi ilmu dan pengalaman sepanjang berkhidmat di Jabatan Penyiaran Malaysia. Menurut penasihat Presiden Kelab Pesara Artian Pahang, Datuk Mustafa Kamal Abdul Razak, sehingga kini Pesara Artian Pahang masih memberi kerjasama baik kepada warga kerja RTM apabila diperlukan. Memang berterusan sebenarnya. Ramai veteran-veteran RTM Pahang, terutama Aki sendirilah, selalu dijemput dan diundang ke konti RTM Pahang khususnya. Dan bukan apa itu saja, kita sebenarnya bersedia pada bila-bila masa kadang-kadang kalau dijemput. Cuma kemungkinan lah dari segi knowledge kami zaman lama-lama kan, mungkin dah tak sama dengan zaman sekarang yang penuh dengan teknologi-teknologi moden yang kami tak ada masa kami. So, saya pun nak ambil kesempatan juga lah ucapkan tahniah kepada RTM Pahang yang saya rasa terus berjaya dalam menyebarkan maklumat kepada masyarakat. Kelab Pesara RTM Pahang kini mempunyai keahlian hampir 200 orang dan sedia menerima keahlian baharu bagi mengeratkan hubungan silaturahim sesama ahli. Beliau ditemui pada majlis sambutan Aidilfitri Pesara RTM Pahang di kediaman mantan penyampai radio Pahang FM Zainuddin Muhammad. 5 pasangan pengantin dari pelbagai kaum diraikan dalam majlis persandingan madani sempena majlis sambutan Aidilfitri di Jelebu. Menurut Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun, program kerjasama ahli Dewan Undangan Jelebu dan pentadbiran kerajaan daerah Jelebu itu dapat menyemarakkan lagi perpaduan kaum di negeri tersebut. Memberi satu pengalaman baru buat pengalaman dalam hidup mereka. Bersanding beramai-ramai. Jadi ini mungkin satu pengalaman yang tidak pernah wujud sebelum ini dan mereka boleh mengenali budaya masing-masing. Dan kita berharap ini dapat diteruskan, dapat disemarakkan khususnya oleh Jabatan Perpaduan. Dalam pada itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jelebu, Datuk Bakri Sawir, mempertimbangkan acara itu untuk dijadikan sebagai acara tahunan. Kita merancang program ini supaya dapat dilihat oleh
masyarakat kita ini walaupun berbilang kaum, berbilang agama, kita boleh duduk orang tu selari ataupun duduk selantai kata orang tu, dan kemufakatan kita nak menterjemahkan ianya ada kemufakatan di antara kita. Pasangan pengantin yang ditemui turut berasa teruja kerana dipilih untuk menyertai persandingan madani yang dianjurkan buat julung kali itu. Bagi saya memang bagus sebab ini first time dapat berkumpul dengan pasangan Cina, pasangan India, which is saya rasa memang menyokong konsep sekarang which is Malaysia Madani, and konsep perpaduan untuk semua which is kita memang sokong. Sebab kita boleh tahu India punya keturunan macam mana, Cina punya macam mana, Melayu macam mana. Kita dapat bersanding macam orang Melayu macam ni, kita punya adat lain. So kita orang nak tahu new experience lah. Majlis turut dihadiri undang luar Jelebu Datuk Ma'ruf Mat Rashad dan isteri, Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fok dan Ahli Parlimen Jelebu Datuk Seri Jalaluddin Alias. Meski Syawal kian hampir di penghujungnya, ia tetap disambut meriah penuh kesyukuran bersama lebih 200 anak-anak yatim di Alustar. Majlis tersebut hasil inisiatif seorang usahawan yang menyantuni anak-anak yatim tersebut sebagai tetamu istimewa. Datuk Zuraidi Rahim berkata, majlis seumpama itu dapat memberi keceriaan kepada mereka di samping menginsafi diri dengan keperluan dan kesusahan orang lain. Saya nasihatkan diri saya dan juga rakan-rakan yang lain di luar supaya kita sentiasa insaf, sentiasa ingat pada diri bahawasanya kalau kita kaya dan kita hebat macam mana pun, kita kena ingat masih lagi ada orang-orang yang memerlukan pertolongan daripada kita. Penghuni rumah anak-anak yatim Kampung Ciwema, Sungai Petani itu diraikan dengan juadah serta sumbangan duit raya dan hamper. Hadir memeriahkan majlis ini Ketua Polis Kedah Datuk Wan Hassan Wan Ahmad. Majlis perasmian sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan telah diadakan di tebingan Sungai Kuching, Sarawak. Majlis disempurnakan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Untuk perkembangan terkini, kita bersama wartawan Monika Geri. Terima kasih Faiz di Angkasa Puri, dan pada ketika ini saya masih lagi berada di tebingan Sungai Kuching ini, dan sebentar saja tadi telah pun selesai majlis perasmian sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan yang diadakan di Kuching. Jadi untuk perincian lanjut mengenai majlis sambutan ini yang berlangsung hingga ke Jumaat ini nanti, kita bersama dengan Setiausaha Bahagian Khidmat Pengurusan Kementerian Perpaduan Negara iaitu Tuan Khairul Nizam Osman. Selamat tengah hari Tuan. Selamat tengah hari. Terima kasih PRTM kerana menjemput saya lah untuk berkongsikan berkaitan dengan sambutan Minggu Perpaduan. Okey, baik Tuan. Apakah boleh Tuan kongsikan apakah signifikannya penganjuran sambutan ini kepada negara kita dan juga masyarakat khususnya? Terima kasih. Pada pertamanya memanglah sambutan Minggu Perpaduan ni tahun ni adalah tahun yang pertama. Tapi pada tahun-tahun sebelum ni memang kita adakanlah program sepanjang tahun. Program-program perpaduan yang mana tujuannya tidak lain tak bukan untuk mewujudkan keharmonian di kalangan rakyat Malaysia di mana sahaja berada di seluruh negara. Dan pada hari ini kita dapat tengoklah perasmian oleh Duli Tuanku bagi sambutan Minggu Perpaduan yang bermula pada 20 hingga 28 hari bulan di seluruh negara. Dan pada hari ini di Sarawak dan pada minggu depan 15 negeri akan melaksanakan sambutan Minggu Perpaduan. Walaupun 3 hari sahaja di negeri-negeri, tetapi pengisiannya adalah pengisian yang sama dengan apa yang kita buat di Sarawak. Boleh kongsikan apakah antara pengisian yang sangat menarik khususnya yang diadakan di Sarawak ketika ini? Yang paling spesialnya pertamanya kita ada satu rumah etnik. Kita ada pameran rumah etnik, kita ada 17. Memang kebanyakannya rakyat Malaysia tahu ada etnik, tapi kita kurang tahu berkaitan dengan dia punya budayanya, dia punya pakaiannya dan dia punya perkahwinan adatnya. Dan itulah sebabnya kita adakan pameran rumah etnik di Sarawak lah. Itu antara yang pertama. Dan yang keduanya kita ada berkaitan dengan
kita punya ada 60 tahun sambutan Malaysia, penubuhan Malaysia, di mana kita dengan kerjasama Arkiv Negara membuat kronologi berkaitan dengan penubuhan Malaysia 60 tahun. Selain itu kita ada sukan, kita ada jualan rahmah dan lain-lain program lagi lah. Baiklah, apakah harapan Tuan daripada pihak kementerian sendiri agar mesej untuk sambutan ini sampai kepada masyarakat? Harapan kami adalah satu, supaya semua rakyat Malaysia, tak kira bangsa, di mana sahaja berada, untuk bersama-sama join kami punya program. Sebab program yang kami adakan ini adalah sebagai tapak sahaja. Kami sebagai kementerian hanya mewujudkan tapak, bagaimanapun dengan penglibatan secara langsung oleh semua rakyat Malaysia, maka akan mewujudkan keharmonian dan perpaduan. Baik, terima kasih Tuan atas perkongsian tersebut. Jadi, sekian laporan saya dari tebingan Kuching, Sarawak sempena sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan. Kembali kepada Faiz di Angkasa Puri, silakan. Meningkat, terima kasih. Indonesia mengalu-alukan pelancong dari Malaysia melawat negara itu, khususnya di Jawa Barat. Pengusaha pelancong negara serumpun itu optimis keindahan alam semula jadi, khususnya di Majalengka, mampu meningkatkan kehadiran pelancong dari Malaysia. Vimala Kasturi Virasami ada laporannya. Penerbangan udara yang menghubungkan lebih banyak laluan ke Indonesia memberi peluang kepada pengusaha pelancong negara itu meningkatkan pendapatan. Ini berikutan kemudahan penerbangan yang mudah dan cepat, pastinya menarik lebih ramai pelancong Malaysia untuk bercuti di wilayah ini. Untuk sementara yang dari Malaysia ini masih ada lah 1-2 orang, belum dominan untuk dari Malaysia. Mudah-mudahan dengan adanya Air Asia bekerjasama dengan BJB bisa menambah pengunjung yang dari Malaysia ke Indonesia khususnya. Pandemi ini kami sedang mulai bangkit nih. Mudah-mudahan dari wisatawan mancanegara dari Malaysia bisa datang ke tempat kami, ke Desa Wisata Bantar Agung, karena di sini bukan hanya disuguhkan harmonisasi masyarakat dan alam, tetapi juga banyak hal yang bisa kami suguhkan di sini dari sisi budaya dan tradisinya. Hubungan Malaysia dan Indonesia pastinya akan lebih kukuh melalui sektor penerbangan dan pelancongan. Indonesia antara destinasi pilihan rakyat Malaysia untuk percutian. Jadi dengan penerbangan laluan baharu Kuala Lumpur ke Kertajati, pastinya akan membantu rakyat Malaysia terbang ke tempat-tempat menarik seperti ini. Vimala Kasturi Virasami, Majalengka, Indonesia, RTM. Forum Kazan 2023, bukti Rusia mengiktiraf kepentingan dunia Islam sebagai rakan kongsi strategik terutamanya Negara Pertubuhan Kerjasama Islam OIC. Hubungan berasaskan kepercayaan dan manfaat bersama itu turut membawa dimensi baharu kepada jalinan kerjasama Malaysia-Rusia. Laporan Nazni Fatin Anwar dari Kazan, Rusia. Forum Kazan 2023 menyaksikan kemajuan dalam kerjasama bilateral dan kolaborasi baharu mencakupi beberapa bidang. 3 perjanjian persefahaman dimeterai antara Universiti Teknologi Malaysia dengan 2 universiti dan pusat penyelidikan di Rusia, antara lain bakal menyaksikan pembangunan makmal berkembar. Kedua negara turut sepakat mewujudkan perjanjian usaha sama bagi akreditasi program-program yang ditawarkan universiti kedua-dua negara. Negara juga menyatakan minat mendapatkan kepakaran Rusia dalam bidang penyelidikan dan pembangunan produk aquaculture dan agrobioteknologi. Sebagai usaha menangani isu keterjaminan makanan, perjanjian persefahaman bakal dimeterai kelak. Menyedari potensi yang boleh dimanfaatkan, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu turut mempelawa semua negara peserta menyertai pameran pertanian hortikultur dan agropelancongan Malaysia MAHA pada sesi penutup acara perniagaan forum berkenaan. Bidang halal turut dijadikan tumpuan khusus pada penganjuran Forum Kazan kali ke-14. Selain Pavilion Expo Halal Rusia, Pasar Halal Rusia turut dijadikan acara sampingan sempena penganjuran forum kali ini, sekaligus menandakan minat yang semakin tinggi terhadap potensi halal. Ia melibatkan beberapa isu dan juga perbincangan yang khusus berkaitan persediaan halal di Malaysia,
berkaitan Badan Persilalan Halal Rusia yang menunjukkan minat untuk mendapat pengiktirafan daripada JAKIM. Dan selanjutnya juga kita berbincang berkaitan dengan masa hadapan. Apakah future untuk mewujudkan agroindustri halal di Rusia. This is forum to give good opportunity between Russia and the Islamic world. And we have good relation with the Malaysia. Inshallah, in education and halal industry, in Islamic economy and Islamic banking, because we know that in Malaysia good practice. I would like to assure you that our cooperation should be mutually beneficial. It doesn't mean that we are also only supplying foods or some products to Malaysia. We are ready to receive Malaysian products in Russia. Timbalan Perdana Menteri Rusia Marat Kusnulin dalam ucapan penutupnya menyifatkan ia penganjuran yang berjaya melihat kepada komposisi negara peserta. Forum Kazan kali ke-14 yang disertai lebih 15,000 orang dari 85 negara dan wilayah dalam Persekutuan Rusia turut mendapat reaksi positif daripada peserta. Saya rasa ini adalah forum yang sangat menarik karena memang di sini kan yang diundang adalah mayoritas ada negara-negara yang tergabung dalam organisasi Islam dan ini sangat menarik untuk industri pasar produk halal. Yes, Russia is opening the cooperation between the other countries, especially the Muslim countries, and this is a very good chance for any cooperation is going to be in the future, in the soon future. And this kind of forum of moments is the right time to talk, to have a new plan, new goals to be achieved together, to give opportunity for each country growing support of all the country members. And I think this is very important for Russia, not only for economical sphere but also for cultural, because we can find partners in Islamic world and it's a new direction for our country. Asni Fatin Anwar dari Kazan, Rusia, RTM. Perkembangan luar negara. Memasuki minggu ke-6 huru-hara di Sudan, kedua kelompok angkatan bersenjata yang berperang sekali lagi menandatangani perjanjian genjatan senjata selama 7 hari semalam. Ia bagi memberi ruang rundingan yang diteraju Arab Saudi dan Amerika Syarikat. Dalam satu kenyataan bersama, gencatan senjata akan berkuat kuasa pada 9.45 malam waktu Khartoum esok. Kali ini gencatan senjata bakal dikuatkuasakan suatu mekanisme pemantauan yang disokong oleh Amerika Syarikat, Saudi dan antarabangsa selepas kedua pihak melanggar beberapa siri gencatan sebelum ini. Selain rundingan, ia juga bagi membolehkan bantuan kemanusiaan diagih serta memulihkan perkhidmatan penting seperti hospital dan kemudahan awam lain. Pertempuran antara tentera Sudan dan pasukan separa tentera RSF telah membawa kacau bilau dan keruntuhan undang-undang di negara Afrika itu. Konflik yang bermula pada 15 April lalu menyebabkan hampir 1.1 juta orang melarikan diri ke negara jiran. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, kira-kira 705 orang terbunuh dan sekurang-kurangnya 5,287 cedera. Negara kumpulan 7 G7 yang diteraju Amerika Syarikat terus memberi komitmen sokongan terhadap Ukraine. Ia turut bersetuju bagi memberi tekanan kepada Rusia serta mengurus China dengan sewajarnya. Dalam persidangan yang berlangsung di Hiroshima, Jepun itu, anggota G7 membahaskan cara untuk bertindak balas terhadap konflik yang dijangka berterusan itu. Ia turut digunakan blok Barat bagi mengumumkan sekatan baharu terhadap Moskow dan berikrar memberikan lebih banyak senjata dan bantuan ketenteraan bagi memenangkan peperangan tersebut. Sementara itu, Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky akan memberi taklimat kepada pemimpin G7 berhubung apa yang diperlukan Kiev menjelang musim bunga yang kian hampir.
Perkembangan Liga Super 2023. Selangor FC bangkit daripada kekalahan sebelum ini apabila mencatat kemenangan besar 4-0 ke atas Perak FC di tempat lawan. Pasukan pelawat bagaimanapun terpaksa menunggu sehingga minit ke-41 untuk membuka jaringan menerusi penyerang import Aaron Rodriguez. Berselang 4 minit kemudian, pemain sayap lincah kebangsaan Faizal Abdul Halim menggandakan kelebihan buat pasukan The Red Giants. Bersambung babak kedua, anak buah Tan Cheng Ho terus menguasai permainan dan berjaya memperoleh gol ketiga menerusi Muhammad Mukhairi Ajmal pada minit ke-51. Malam gemilang Selangor FC di Ipoh disempurnakan menerusi jaringan peribadi kedua Aaron Rodriguez pada minit ke-70. Kemenangan tersebut menyaksikan Selangor FC mengutip 25 mata di kedudukan kedua liga, 8 mata di belakang Johor Darul Takzim JDT, manakala Perak FC kekal di tangga ke-11. Sementara itu, jurulatih Perak FC, Datuk Lim Tiong Kim mengakui kegagalan mengekalkan disiplin ketika bermain menjadi antara faktor kekalahan pasukannya malam tadi. Pemain-pemain kita pun bermain dengan baik, saja mistik-mistik yang kita lakukan tu di dalam apabila bermain dengan pasukan seperti tim Selangor ni, mereka akan they going to punish you lah if you make mistakes that way. Yeah. Bagi pengendali Selangor FC, Tan Cheng Ho pula, kemenangan itu amat penting bagi mengembalikan momentum anak-anak buahnya. Kita nampak kesungguhan setiap pemain dalam perlawanan ini cukup penting kerana kita tahu tempoh hari kita keciciran mata, kita kalah dengan Sabah. So perlawanan ini cukup penting untuk kita mendapat 3 mata. That's why kita nampak dari segi kesungguhan, komitmen setiap pemain dalam perlawanan pada malam ini cukup baik. Begitulah tamatnya permainan. Siri pertama IJM Alliance 2 Highway iaitu Best Raya Highway Challenge yang dijadualkan berlangsung awal pagi tadi terpaksa dibatalkan kerana cuaca buruk. Ketua Pegawai Eksekutif Division Tool IJM Wan Salwani Wan Yusof berkata keputusan itu terpaksa dibuat demi keselamatan para peserta. Pemantauan cuaca dibuat 1 jam sebelum larian bermula. Jabatan Meteorologi Malaysia telah meletakkan kategori 1 iaitu petir yang mungkin berbahaya terutamanya pada acara skala terbuka. Kita telah buat flag off tadi pukul 6.30 dan nasib tidak menyebelahi kita di mana hujan turun dengan lebat selepas 25 minit daripada flag off yang menyebabkan kita terpaksa batalkan kedua-dua kategori tersebut. Disebabkan kita amat mengambil beratlah mengenai keselamatan pelari-pelari yang dari. Pembatalan itu melibatkan semua kategori iaitu 10 dan 6 km serta kategori VIP di Lebuh Raya Best Raya. Namun semua peserta yang hadir masih diberikan pingat penyertaan. Siri kedua IJM Alliance 2 Highway iaitu NPE Highway Challenge dijadual berlangsung pada 9 Julai depan. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Terus setia bersama Berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.